Baik, terima kasih Sahira. Sampai pulau-pulau di Sabah pun ada wartawan lokasi kita yang akan sampai ke situ. Jadi itu kita merupakan sebahagian daripada petugas barisan hadapan. Dan juga ada di antara rakan-rakan media yang bertanya, adakah kita juga akan menerima vaksin dalam pusingan vaksin seterusnya? Ya, dan bercakap pasal vaksin tadi, kita telah pun masuk fasa kedua iaitu April hingga Ogos 2021 iaitu warga emas berumur 60 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi yang mengalami penyakit kronik seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi juga. Dan di segmen kali ini kita akan bercakap tentang fasa kedua imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama dengan tamu kita Dr. Anas Alam Faizli iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Assalamualaikum, terima kasih. Jadi fasa kedua akan bermula 17 hari bulan ini. Siapakah yang layak untuk divaksin? Jadi sebelum saya jawab soalan itu, mungkin izinkan saya perkenalkan sedikit mengenai Protect Health Corporation Sdn Bhd. Jadi Protect Health Corporation Sdn Bhd adalah sebuah anak syarikat tidak berasaskan keuntungan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi baru-baru ini Protect Health telah dilantik untuk melaksanakan penglibatan pengamal perubatan swasta untuk terlibat dalam program imunisasi COVID kebangsaan 19 ini. Jadi kalau sebelum ini vaksin hanya diberikan oleh pusat pemberian vaksin fasiliti kerajaan. Jadi selepas ini bergerak ke hadapan, fasiliti swasta akan dilibatkan ke dalam program PICK fasa 2 dan fasa 3. Jadi sehubungan dengan itu, ini bermaksud bahawa petugas dan juga kaki tangan daripada hospital-hospital swasta akan digerakkan untuk program vaksinasi kebangsaan. Jadi apa yang berlaku pada 8 Mac yang lalu, kerajaan telah mengumumkan penglibatan general practitioner. Maksudnya klinik swasta. Maybe Terence pernah pergi klinik swasta, klinik Segara, Mediveran dan mana-mana klinik yang lain ya. Jadi jadi GP ini telah masuk dalam program sebagai pusat pemberian vaksin. Jadi langkah berikutnya, Isnin yang lalu, kerajaan telah mengumumkan penglibatan hospital swasta pula. Jadi selepas ini, dalam MySejahtera, bila kita terima notification, penduduk Malaysia mungkin dapat notification untuk pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik swasta ataupun hospital swasta. Ini adalah usaha kerajaan yang baik untuk mendapatkan lebihan fasiliti pusat pemberian vaksin, jadi supaya penduduk Malaysia boleh pergi ke mana-mana mendapat notifikasi MySejahtera itu, capaiannya lebih luas. Jadi kalau dalam fasa pertama sasaran kita 500,000 orang, dalam fasa kedua ni 9.4 juta. Jadi adalah suatu lonjakan yang agak besar kalau kita lihat daripada jumlah bilangan penduduk Malaysia yang perlu divaksinkan dalam fasa kedua ni. Jadi kita juga bersama seorang lagi tamu di studio. Dr. Narzila Hairizan Nasir, Timbalan Pengarah Kesihatan Premier, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Okey. Doktor, untuk fasa kedua ni soalannya adalah siapa yang layak untuk divaksin? Okey. Bagi fasa kedua ini, kita telah memberikan keutamaan kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas, iaitu golongan warga emas dan juga golongan yang mempunyai penyakit-penyakit yang kita namakan penyakit komorbid, penyakit non-communicable disease yang seperti yang mempunyai kencing manis, yang mempunyai penyakit berbuah pinggang, yang mempunyai sakit jantung, mereka-mereka yang mempunyai komorbid, penyakit-penyakit seperti penyakit kronik, dan juga orang-orang yang kurang upaya. Kita memberikan keutamaan pada mereka. Jadi itu yang membuatkan golongan ini merupakan, bila kita kira jumlah saja, itulah 94.4
juta orang tersebut. Jadi bagaimana mereka akan tahu bahawa mereka telah disenaraikan untuk program ini? Kerana kita semua mendaftar untuk MySejahtera, namun mungkin tidak ada cukup maklumat yang kita dapat salurkan melalui aplikasi itu. Jadi bagaimana untuk mereka yang tersenarai ini tahu bahawa mereka akan menerima vaksin? Bagaimana mereka akan dihubungkan? Dalam MySejahtera, kita telah ada IC kita, jadi umur kita memang kita telah ketahui. Jadi back end, belakang itu kita dah tahu berapa ramai orang-orang yang berumur 60 tahun ini telah berdaftar. So kita dah dapat utamakan golongan ini. Kemudian dalam MySejahtera juga, dia menanya beberapa soalan tentang penyakit-penyakit yang dihadapi. Jadi ini merupakan golongan yang mempunyai komorbid. Oleh itu, di sana kita telah dapat tahu antara ramai yang telah berdaftar itu, ini adalah mereka yang berumur yang bergemas dan juga mempunyai penyakit-penyakit. Jadi cara itu mereka ini akan diberi keutamaan semasa membuat appointment dalam MySejahtera. Jadi MySejahtera akan memberikan keutamaan pada golongan ini. Berbalik kepada jawapan Dr. Anas tadi tentang pelibatan perubatan awam swasta juga dalam pemberian vaksin ini, adakah orang ramai perlu membayar penerimaan vaksin itu bagaimana? Oh, itu yang saya perlu jelaskan dengan lebih lanjut. Jadi apabila kita kata penglibatan klinik swasta, GP, General Practitioner dan hospital swasta dilibatkan oleh kerajaan dalam peak fasa 2 dan fasa 3, maksudnya kerajaan akan memberikan vaksin secara percuma kepada GP dan hospital swasta yang termasuk di dalam program ini. Jadi apabila kerajaan yang memberikan vaksin secara percuma, GP dan hospital swasta tidak boleh mengenakan cas atau apa-apa bayaran kepada penduduk Malaysia yang dijadualkan untuk menerima vaksin di fasiliti swasta. Penduduk Malaysia ini termasuk juga bukan warga negara seperti yang kita dengar disebutkan oleh Menteri MITI bahawa mereka yang merupakan petugas barisan hadapan ekonomi juga akan diberikan vaksin. Jadi 9.4 juta, satu anggaran yang besar berbanding jumlah yang telah mendaftar. Pada ketika ini cuma 8.9 juta. Jadi bagaimana doktor untuk kita mengatasi kekurangan ini? Inilah karenanya salah satu sebab kita nak memberitahu lagi, mewawarkan kenapa pentingnya mereka ini berdaftar. Memang ramai di luar sana masih menunggu, nak wait and see, nak tengok apa yang berlaku ya selepas ini. Mereka banyak yang mengatakan buat apa nak berdaftar kerana appointment janji temu mungkin akan mengambil masa. Tetapi apa yang mereka mungkin orang di sana, luar sana tidak ketahui, tidak faham, ialah bila kita nak buat perancangan, kita berpandukan kepada mereka yang berdaftar. Seumpamanya, jikalau saya Kementerian Kesihatan hendak membuka satu pusat pemberian vaksin yang besar di sesuatu kawasan, katakannya, dia melihat tentang betapa ramainya penduduk yang telah berdaftar di situ. Jikalau pendaftaran sangat sedikit, jadi vaksin yang akan diberi pada kawasan itu akan berpandukan kepada permintaan. Permintaan itu berpandukan kepada pendaftaran di MySejahtera. Okey. Dan bagaimana pula cara untuk klinik swasta ataupun hospital swasta sendiri itu untuk terlibat dalam PIK ini? Dan setakat ini berapa banyak yang telah mendaftar? Jadi sehingga pagi ini kita umumkan penglibatan klinik swasta daripada 8 Mac dan sehingga pagi ini lebih 2,356 GP telah berdaftar dengan Protect Health untuk terlibat dalam PICK fasa 2 dan fasa 3. Untuk hospital swasta yang kita umumkan hari Isnin yang lalu, 43 buah
hospital swasta telah mendaftar. Jadi nombor ni kalau nak faham signifikan dia, di Malaysia ada lebih 8,000 GP yang berdaftar. Manakala ada 203 hospital swasta di Malaysia. Tapi daripada 203 hospital swasta ni, separuh adalah proper hospital lah. Yang lebih separuh tu mungkin lebih pakar kepada hospital maternity, hospital mata dan lain-lain. Jadi 43 buah hospital swasta yang dalam masa 2 hari telah mendaftar untuk terlibat, bagi saya adalah sambutan yang baik. Jadi untuk klinik dan hospital swasta berdaftar masuk dalam program, mereka perlu berdaftar dengan Protect Health di laman web protecthealth.com.my. Jadi selepas mereka berdaftar, Protect Health akan panggil untuk taklimat. Selepas taklimat kita adakan latihan yang kita juga jemput tenaga daripada Kementerian Kesihatan, daripada banyak-banyak bahagian, daripada bahagian kawalan penyakit, bahagian perkembangan kesihatan keluarga, daripada NPRA, daripada farmasi. Jadi latihan ini adalah untuk memastikan klinik swasta dan hospital swasta yang terlibat mengikut garis panduan yang telah diberikan dan memberikan vaksin secara kaedah yang betul. Dr. Anas, mungkin Dr. Anas boleh memberi komen tentang pembelian vaksin oleh hospital-hospital swasta yang kita telah membaca berita baru-baru ini bahawa akan digerakkan usaha ke arah itu. Apakah pendapat Dr. Anas berkaitan dengan proses ini dan adakah ia akan dilaksanakan tidak lama lagi? Yang saya faham, kerajaan telah bersetuju ya untuk membenarkan private sector untuk membeli vaksin. Saya seperti banyak rakan-rakan yang saya lain menyokong vaksin equity, di mana setiap individu perlu dapat hak kepada vaksin tanpa mengira status sosial. Maka oleh itu kerajaan bersetuju untuk membeli vaksin dan memberikannya secara percuma kepada semua penduduk Malaysia termasuk warga asing. Dan untuk pembelian vaksin daripada pihak swasta, saya rasa ia akan mengambil sedikit masa kerana manufacturer vaksin di luar sana fokus untuk discuss dengan kerajaan dahulu. I think this is more volume issue. Dan kalau kita lihat, banyak kerajaan-kerajaan negara-negara yang lebih kaya di luar sana pun membeli vaksin secara banyak. Ada yang beli sampai 5 kali ganda keperluan mereka. Dan ini yang menyebabkan negara yang lebih kecil seperti Malaysia, walaupun kita telah secure 110% vaksin daripada yang kita akan guna, melihat sedikit kelewatan supply vaksin. Dan mungkin satu kali kita tanya umum ialah tentang penerimaan vaksin di bulan Ramadan ini. Jadi bagaimanakah mereka yang terpilih untuk diberi pada bulan imunisasi ini? Pemberian vaksin ini kita masih membuatkan janji temu seperti biasa. Dan seperti semua dah telah ketahui ya, telah diumumkan oleh Menteri Keagamaan kita, Mufti dan sebagainya bahawa pengambilan vaksin semasa bulan Ramadan adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Jadi oleh itu kami menyerulah kepada jangan risau untuk mengambil vaksin pada bulan puasa ini. Sebab dia tidak membatalkan puasa dan ia sebenarnya melindungi diri kita. Apabila menerima vaksin, mungkin ramai juga yang risaukan bahawa akan ada kesan sampingan. Terutama sekali yang ringan seperti demam dan sebagainya. Jadi apabila terasa kesan-kesan sampingan ini, maka mereka akan pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat dan sebagainya. Ini akan mungkin membatalkan puasa. Kerisauan ke arah itu, mungkin doktor boleh beri sedikit komen. Ya, memang tak dapat dinafikan bahawa ada setengah yang akan mendapatkan sedikit kesan sampingan, sedikit lenguh di tangan, sakit di tempat jucuk, mungkin rasa lemah sedikit, ya, macam letih, dan ada juga yang demam. Tetapi ini adalah sementara sahaja, dan bila mendapat ubat dan sebagainya, kita boleh ambil ubat itu semasa masa berbuka, kan? Dan jikalau ada agak teruk demamnya dan harus
makan ubat, itu memang diharuskan oleh agama kita pun, kan, tidak menjadikan apa-apa masalah. Kalau kita sakit, kalau kita tengah demam, walaupun tak disebabkan oleh vaksin pun, kita terpaksa makan ubat, kita pun tidak boleh berbuka untuk makan ubat. Jadi tidak patutnya menjadi satu isu yang patut ditakutkan. Ya, terutama sekali dos yang kedua. Bahkan untuk kaum lelaki will get man flu. Okey. Ya, tambahan pula kalau ikut tema kan, lindung diri, lindung semua. Kenapa kita ambil vaksin ni adalah untuk lindungi bukan sahaja diri sendiri tetapi untuk lindungi masyarakat. Dan bagi saya dalam bulan Ramadan ni, kita patut anggap pengambilan vaksin tu sebagai satu ibadah. Betul. Dan ada juga yang tanya, adakah pemberian vaksin ini akan diberikan waktu malam sebenarnya? Itu dia tanya. Tidak, ya. Sekarang ini tidak membatalkan puasa jika anda menerima vaksin di waktu siang juga. Okey, mungkin dari sebagai pesanan terakhir daripada Dr. Anas sendiri, daripada pihak Protect Health, mungkin ada yang ingin dimaklumkan oleh Dr. Anas pada penonton Malaysia? Jadi daripada Protect Health, apa yang saya boleh sampaikan adalah untuk menyeru kepada semua klinik swasta yang belum mendaftar dan juga kepada semua hospital swasta yang belum mendaftar dalam penglibatan dalam PICK fasa 2 dan fasa 3 untuk segera berdaftar dengan Protect Health untuk sama-sama kita terlibat dalam agenda nasional untuk memerangi pandemik COVID-19 dan juga untuk keluar daripada wabak ini dan seterusnya untuk kita sama-sama to restart our economy. Dan pesanan doktor supaya lebih ramai tampil mendaftarkan diri untuk mencapai sasaran kita. Ya, kami menyeru untuk semua penduduk Malaysia untuk tampil untuk berdaftar. Daftar melalui MySejahtera yang paling senang. Bagi mereka yang mempunyai dependents, orang-orang ibu bapa kan, atau orang-orang OKU di bawah jagaan mereka, mereka boleh berdaftar melalui My Dependents di bawah MySejahtera. Mereka juga boleh berdaftar melalui website dan juga melalui hotline. Jadi ada banyak cara, tapi yang paling mudah ialah MySejahtera. Ya, betul. Segera daftarkan diri anda untuk menerima vaksin di MySejahtera kerana lindung diri, lindungi semua. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Nazrila Hairuzan Nasir, Timbalan Pengarah Kesihatan Prima Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Dr. Anas Alam Fazli, Ketua Pengarah Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Ya, terus kita tekankan di sini, kalau yang belum muat turun aplikasi MySejahtera, sabarlah. buat terus sekarang. Dah kita sarankan banyak kali sepanjang tahun 2020 dan 2021. Jadi sila muat turun, sila daftar kerana ia penting untuk kebersamaan kita bersama. Satu tanggungjawab yang besar. Betul. Yang harus kita pikul. Lindung diri, lindung semua. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia sebentar lagi. Sepanjang